Salam semua. Kisah-kisah yang disampaikan ini adalah berdasarkan novel seram terkenal tahun 1980-an iaitu Siri Bercakap Dalam Jin, Jilid 1, penulisnya Tamar Jalis. Anggaplah cerita yang disampaikan ini adalah sebagai hiburan semata-mata. Jika ada kebetulan, anggaplah sebagai pengajaran. Dan terimalah kisah berikut ini. Siri 12, Toyol Jadi-Jadian, bahagian 1. Kalaulah bukan Datuk yang mengejutkan saya di tengah malam buta itu, sudah pasti kena penendam sulung saya. Kerana Datuk, saya tak dapat bawa apa-apa. Terpaksa saya terima dengan manis muka, meskipun hati meradang dengan perbuatannya. "Kenapa, Tok?" tanya saya sambil menggeser kelopak mata. Datuk tersenyum sambil meraba-raba misai bengkoknya yang macam tanduk seladang jantan. Sesekali misainya turut bergerak. "Kita sudah hampir pada matlamatnya." "Matlamat apa, Tok?" "Mencari orang yang dari Tuan Toyol. Kalau kau faham, baguslah." Datuk merebahkan badannya di sisi saya. Memang saya tak sedar waktu mana Datuk bangun. Bila saya buka kelopak mata, Datuk sudah pun selesai sembahyang subuh. Dia memaksa saya pergi ke perigi sendirian untuk mengambil air sembahyang. Saya patuh dengan cakapnya itu. Datuk tidak dapat melupakan kebiasaannya berjalan berbatu-batu sambil membasuh muka dan badannya dengan air embun pagi. Datuk pula tidak mengambil semua air embun di daun kayu untuk membasuh muka dan badannya. Dia memilih jenis daun yang tidak miang atau gatal. Cara dia menyapu air ke muka juga agak ganjil. Dia mulakan dari pangkal dagu membawa ke atas hingga sampai ke gigi rambut. Kemudian baru dia membasuh kedua belah keningnya. Akhir sekali dilakukannya adalah memasukkan air ke dalam hidung hingga bersin. Kemudian Datuk akan memijak rumput hijau 7 kali ke arah matahari naik dan 6 langkah ke arah matahari jatuh. Kebiasaannya itu dibuatnya juga semasa dia berada di Ulu Kuang dekat Cemor. Apa yang Datuk lakukan, saya terpaksa membuatnya. Dan Datuk berjanji pada suatu hari kelak, bila umur saya genap 21 tahun, dia akan memberi beberapa mentera yang perlu dibaca bila mandi air embun. Pagi itu, berjalanlah saya dengan Datuk di pinggir kampung Ulu Kuang sambil mandi air embun. Saya terasa seronok melihat matahari pagi yang sinarnya berkilau-kilauan di celah pokok-pokok besar. Bila matahari naik itu menikam air embun di hujung daun, kelihatan bermanik-manik dan sungguh menarik sekali. Damai dan terhibur hati saya mendengar bunyi kicau burung hutan yang bermacam ragam dan bermacam bentuk, terbang dan melompat dari dahan ke dahan. Sambil berjalan, Datuk memberitahu nama-nama burung yang saya nampak. Bila matahari mula meninggi satu galah, saya dan Datuk sudah jauh meninggalkan pinggir kampung Ulu Kuang. Kami memasuki satu lorong kecil menuju ke arah anak bukit. Di kaki bukit itu, ternampak sebuah pondok berdinding tepas, beratapkan daun rumbia. Tiangnya dari kayu hutan jenis bulat. Dari jarak 50 langkah mau sampai ke halaman pondok itu, Datuk berhenti berjalan. "Kenapa, tu?" tanya saya ragu-ragu. Datuk diam. Kedua belah tangannya dilekapkan atas dada. Kedua belah kelopak matanya dirapatkan. Datuk melangkah 7 tapak ke depan dan berdiri di atas kedua belah tumit kakinya beberapa detik. Bila mata dibuka dan kedua belah tangannya diuruskan serta tapak kaki memijak bumi, Datuk kelihatan tersenyum. "Memang tak salah penglihatan aku malam tadi. Cahaya dari tanah kubur itu menuju ke sini." Dengan tenang Datuk bersuara. Saya jadi termanggu-manggu. "Kita balik. Kalau kita maju, kita bahaya." Datuk pun menarik tangan saya. Kami berpatah balik menuju ke rumah adik Datuk. Sepanjang jalan pulang itu, Datuk tidak banyak bercakap. Dia lebih banyak memerhatikan gerak-gerik rumput dan dedaunan. Saya faham benar. Bila Datuk berbuat demikian, artinya dia menumpukan seluruh perhatiannya pada suatu benda yang tak dapat dijangkau oleh akal fikiran manusia biasa. Saya kira fikiran dan perasaannya tertumpu ke alam satu yang lain. Saya tidak berani bertanya tentang hal itu. Saya takut dia naik angin. Kalau Datuk naik angin, saya kena maki dengan percuma. Kalau Datuk tak maki, dia akan menjegelkan biji matanya sebesar telur ayam jantan hutan. Jauh berjalan pagi ni,
soal adik datuk. Sebaik saja kami tiba di kaki tangga. Dia baru saja melepaskan ayam di reban. Saya tidak menjawab kecuali tersenyum panjang. Macam biasa, balas datuk. Kami terus membasuh kaki dan memijak anak tangga naik ke rumah. Di dalam rumah sudah tersedia sarapan, air kopi pekat dan ubi rebus kayu serta kelapa parut. Rumah siapa dekat blokar tu? Datuk mengemukakan soalan. Adik datuk terdiam mengingati sesuatu. Rumah Kidun. Orang jati sini? Tidak, macam kita juga berasal dari tanah seberang. Orang Padang ke orang Jambi? Pertanyaan itu tidak segera dijawab oleh adiknya. Saya pun sudah berhenti makan. Isteri adik datuk sudah turun ke tanah pergi ke ladang. Bila pertanyaan itu tidak mendapat jawapan, datuk tidak lagi mahu mengemukakan pertanyaan. Dia terus menghirup air kopi dengan tenang. Dari Sumatera katanya, dari keturunan Batak. Tiba-tiba saja adik datuk bersuara. Ada bini tak? Tanya. Secara tak sengaja saya bertanya. Datuk menjeli tajam pada saya. Dah mati, bininya orang Kedah. Emak bapanya meletak di Kuala Kangsar. Terang adik datuk dengan jujur. Ada anak? Cepat-cepat datuk meningkah. Tak ada, bininya tu mati bersalin anak sulung. Suara datuk perlahan. Dia menekan pipi kirinya dengan tangan kanan. Terang-terang datuk menyatakan pada adiknya bahawa dia perlu duduk di Ulu Kuang paling kurang 6 bulan. Datuk juga meminta adiknya membuat sebuah pondok untuk dirinya dengan alasan senang untuk beramal ibadat serta berusaha menghancurkan tuan punya tuyul jadi-jadian. Permintaan datuk itu tidak dikeberatan dan dipenuhi oleh adiknya. Seminggu kemudian, terpacaklah sebuah pondok baru di Ulu Kuang Cemor yang didirikan secara gotong royong oleh penduduk-penduduk di situ. Saya dan datuk pun berpindahlah ke pondok baru. Perkara yang tidak menyenangkan hati saya bila duduk di pondok baru ialah bila bulan mengambang penuh, ketika itulah kelihatan berapa ekor harimau besar di depan pondok. Dari atas pondok, datuk melompat ke tanah lalu bersilat dengan harimau-harimau itu. Sekiranya datuk malas ke tanah kerana badannya terlalu letih, harimau-harimau itu akan menjulurkan ekornya dari celah lantai buluh. Datuk akan mencium atau mengurut-ngurut ekor harimau itu sambil membelitkan ke batang lehernya. Bila terdengar bunyi suara burung campur atau burung hantu, barulah datuk memerintahkan harimau peliharaannya pulang. Ambilkan aku kain putih, mangkuk putih. Taruh air dalam mangkuk putih separuh. Kain putih letakkan ke dinding. Datuk mengeluarkan perintah pada saya malam itu. Kalau tidak silap, malam itu malam Rabu, kira-kira pukul 10. Apa yang diperintahkan Datuk saya lakukan dengan senang hati. Datuk duduk bersila di tengah pondok. Asap kemian dari dupa melintuk-lintuk memenuhi ruang pondok. Baunya semerbak. Datuk mengatur 7 piring di depan. Piring tepi sebelah kanan ditaruh batang lengkuas. Sebelah kiri ditaruh batang serai. Piring tengah ditaruh darah ayam yang disembelihnya petang tadi. Tiba-tiba seekor kucing hitam melompat masuk ke tengah pondok melalui pintu yang terdedah. Kucing itu merenung muka Datuk dengan tajam. Datuk menghalaunya. Kucing itu tak mau bergerak. Saya lihat Datuk mengeluarkan secekak tulang-tulang ikan dari karung yang terletak di sebelah kanannya. Datuk melemparkan tulang-tulang ikan kering itu kepada kucing hitam. Dengan tiba-tiba, batang lilin yang menyala padam. Saya menyalakan lilin tersebut. Saya lihat kucing hitam itu sudah hilang di tempatnya dan digantikan dengan sebungkus kain hitam. Saya kenal kain hitam itu kepunyaan Datuk. Dia menyuruh saya memadamkan lampu minyak tanah. Sebatang lilin yang bercahaya pun dipadamkannya. Dalam keadaan rumah yang agak samar-samar dan sepi sekali, bunyi katak dan terik jelas kedengaran. Saya terdengar suara burung hantu ganas di atas ranting. Atap pondok bagaikan bergerak-gerak di tempuh angin. Serentak dengan itu terdengar bunyi air menimpa atap pondok. Bulu roma saya tegak berdiri bila terdengar bunyi suara orang perempuan ketawa dan menangis tersedu-sedu dekat pokok tembusu di belakang pondok.
Suara langsui. Bertenang cucuku. Bertenang, kita akan cari jalan kebaikan dan bukan jalan jahat. Bisik Datuk ke telinga saya. Datuk tidak bergerak bila saya ketul batu besar meluru masuk ke dalam pondok. Batu itu tepat mengenai pangkal bahu kiri Datuk. Bila batu jatuh atas lantai, pondok kecil bergegar dan Datuk tidak peduli. Dengan pertolongan cahaya lilin yang saya nyalakan sebentar, Datuk merenung ke muka pintu. Satu lembaga besar tanpa tangan, tanpa kaki dan tanpa kepala berdiri di situ. Datuk menarik muka saya. Dia suruh saya lihat air dalam mangkuk putih. Di luar, guruh bersaut-sautan sedangkan cuaca malam itu cukup baik. Pedulikannya semua tu. Sekarang kau tengok dalam kain putih tu. Apa yang kau lihat, jangan kau ceritakan pada sesiapa. Kalau kau buat juga, padahnya kau tangguh sendiri, kata Datuk. Dia terus menabur kemian atas bara dalam dupa. Saya terpaku. Saya hampir tak percaya apa yang saya lihat dalam kain putih. Saya raba ibu jari kaki saya. Saya raba telinga kanan saya. Semuanya ada dan saya tahu apa yang saya lihat bukan mimpi. Saya melihatnya dalam keadaan sedar dan siuman. Saya melihat dalam kain putih, batang tubuh seorang lelaki sedang menggali kubur. Lelaki itu melakukannya pada waktu malam. Badannya kelihatan berpeluh. Itulah Kidon mengorek kubur anaknya, dia memberitahu saya. Saya lihat mata cangkul menyentuh papan keranda. Kidon meletakkan cangkul itu ke tepi lalu menyapu peluh di dahi sebentar. Kidon mengambil sebatang besi lalu mencungkil papan keranda. Bau busuk membuatkan dia hampir muntah. Kidon tidak peduli semua itu. Dia turun ke dalam lubang kubur. Dia menatang mayat anaknya keluar dari dalam kubur. Diletakkannya dekat pokok. Kidon masuk kembali ke dalam kubur. Kemudian menimbus lubang kubur yang seperti sedia kala. Dia masukkan mayat anaknya ke dalam gundi plastik berwarna hijau. Dia memikul cangkul dan besi di bahu kiri. Tangan kanannya menjinjing mayat anaknya, macam menjinjing ikan di pasar. Sampai di rumah, Kidon membuka kain kafan anaknya. Mayat anaknya diletakkan di atas para yang sudah disiapkannya terlebih dahulu. Dia membasuh mayat anaknya di dalam baldi besar. Air basuh mayat itu diambil dari 7 kuala anak sungai, beritahu Datuk pada saya. Saya angguk kepala. Mata tidak berkedip memandang kain putih. Macam menonton wayang gambar, cuma tak ada iringan muzik saja. Datuk hanya menerangkan sesekali saja pada saya. Anehnya, Datuk tidak melihat apa yang terjadi pada kain putih. Kedua matanya pejam rapat seperti orang tidur. Dengkur nafasnya macam orang sedang tidur lena. Ketika itu, saya sudah tidak berada di dalam pondok. Saya berada di suatu tempat yang asing, sungguh sunyi, sepi sekali. Air itu diambil ketika remang-remang senja bersama burung gagak. Saya lihat Kidon membuka semua pakaian di badan. Dia sudah bogel. 7 bunga yang berlainan warna dimasukkan ke dalam baldi. Selesai memandikan mayat anaknya, Kidon merenjaskan pula air sebanyak 7 kali. Mulutnya membaca sesuatu. Kemudian Kidon membasuh muka dan minum air yang telah digunakan membasuhkan mayat anaknya tadi. Saya perhatikan Kidon melakukan semuanya dengan teliti. Setitik air pun tak jatuh ke atas lantai. Mayat anak itu diletakkan di atas para. Kidon ambil air mandi mayat anaknya, disiramkannya di atas kepala hingga ke hujung kaki. Selesai sudah tugas itu, Kidon melumurkan mayat anaknya dengan abu dapur dan minyak kelapa. Mayat anaknya itu dibawa masuk ke dalam satu bilik. Di situ sudah tersedia sebuah salai tergantung. Mayat anaknya diletakkan di atas salai tersebut dan ditutup dengan kulit kambing. Kidon keluar dari kamar itu, masuk semula dengan membawa zinc buruk. Zinc itu diletakkan di bawah salai. Atas zinc itu ditaruh kayu arang dan habuk-habuk papan. Kidon menghidupkan api. Bila kayu arang sudah menjadi bara, barulah dia beredar. Mayat itu disalai selama 44 hari dan Kidon terpaksa berpuasa selama 7 hari 7 malam. Amalan itu dikenali dengan nama puasa Pati Geni. Datuk membisikkan ke telinga saya.
Di kain putih saya lihat Gideon duduk dengan meletakkan kedua belah tangannya ke atas lutut, kiri dan kanan. Dia membilang biji tasbih. Menurut Datuk, pekerjaannya itu dilakukan tanpa diketahui oleh orang lain. Selepas menjalani puasa 7 hari, barulah Gideon keluar rumah membuat pekerjaan biasanya, iaitu menuri getah di kebun Haji Ahmad Halam Shah. Bila mayat bayi sudah cukup disalai selama 44 hari, Gideon pun mencari dan menyediakan manisan lebah, pisang emas dan pisang embun. Gideon juga menyediakan sebuah katil lengkap dengan cadar dan bantal untuk seorang bayi. Waktu tengah malam mayat itu pun diturunkan di tempat salai. Panjangnya cuma sejengkal dan besar lebih kurang sama besar dengan kanak-kanak berusia 2 tahun. Sambil memangku bayinya di tangan kiri, Gideon membasahkan tubuhnya dengan air dengan tangan kanan. Dia terus berbisik dengan tenang ke telinga anaknya sambil berkata begini, "Dengarlah anakku, perasaan dan hatimu bersatu denganku. Dua tubuh satu harapanku. Kaulah yang mengerjakannya. 7 lapis bumi, 7 lapis langit, bersatu di bukit Kaf, bersemadi di dalam diri kita." Selesai Gideon membisikkan pada telinga anaknya, dia menarik nafas panjang-panjang. Kemudian bibir bayi yang kering itu ditiupnya. Kalau dia melakukan semua itu selama 7 pagi dan 7 malam. Mayat bayi kering itu diletakkan di tempat tidur yang bertemankan lampu yang terus menyala selama 24 jam. Gideon yang berbadan kurus itu bertambah kurus kerana kurang tidur. Tapi dia merasa puas. Dalam tempoh beberapa hari lagi, mayat anaknya akan dapat digunakan untuk mencari harta orang kampung. Dia terus membayangkan tentang kemewahan dan kesenangan dirinya sendiri.